Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Insinyur Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Alam Sekitar dan Air. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Amir bin Syahrudin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Kamal Haji Asy'ari, Mudir Kompleks Tahfiz Al-Quran Al-Qaradawi, Pegawai Kanan Kementerian Alam Sekitar dan Air, Tuan-Tuan Imam, Pegawai Masjid Tuanku Mizan Sultan Zainal Abidin, seterusnya hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan kepada kita pada malam ini untuk bersama-sama menyaksikan forum perdana bersempena dengan ulang tahun pertama pelancaran tabung wakaf tunai perkhidmatan air oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air. Jadi tanpa melengahkan masa, tuan-tuan dan puan-puan, saya menyerahkan majlis kepada yang berbahagia Ustaz Haji Kamal Haji Asy'ari selaku moderator forum kita pada malam ini untuk meneruskan forum kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, yang berbahagia, yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, yang saya hormati Profesor Madya Dr. Amir Syahrudin, Ketua Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia, seluruh pegawai-pegawai kanan kementerian, seluruh jamaah muslimin muslimat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam malam yang penuh barakah ini. Kita dapat berkumpul di dalam rumah, di dalam tempat yang penuh keberkatan dan rahmat. Bagi siapa-siapa yang menghadirkan diri dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Lebih-lebih lagi kita menunggu waktu untuk menunaikan solat isyak. Mudah-mudahan para malaikat yang bergayutan mendoakan kesejahteraan kita, keluarga kita dan masyarakat kita seluruhnya, agar dikasihi dan disayangi serta dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari segala mara bahaya, dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayang kepada kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana yang kita maklum, pada program forum kita pada malam ini adalah anjuran pejabat menteri ataupun pejabat menteri di Kementerian Alam Sekitar dan Air bersama kementerian dengan kerjasama Masjid Tuanku Zainal Abidin, Tengku Mizan Zainal Abidin, untuk kita bersama-sama memperingati ulang tahun pertama program wakaf air yang dianjurkan ataupun yang diideakan oleh Yang Amat Hormat Menteri kita, iaitulah program wakaf air. Sebagaimana yang kita maklum, wakaf yang dari sudut bahasanya tahan dan dari sudut istilah syaraknya
ialah harta yang ditahan daripada pewakaf, daripada dijual, dihibah demi untuk mencari redha dan juga keredaan Allah Subhanahu wa taala. Namun saya yakin dan percaya, sebelum daripada ini, bila kita bercakap tentang wakaf, orang nampak wakaf duit, wakaf tanah, tetapi satu lagi sebenarnya wakaf yang juga tidak asing dan pernah berlaku di zaman para nabi, terutamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat selepas daripada itu, iaitulah wakaf air. Yang mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang anak muda datang jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ibu aku telah pun meninggal dunia, dan apakah kebaikan yang paling baik untuk aku lakukan untuk memanjangkan dan menyampaikan pahala kepada Allah yarhamah ibuku?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Maka sebaik-baik wakaf itu adalah air." Dan banyak lagi hadis-hadis yang bersangkutan dengan khusus kepada pewakafan air. Maka sebab itu pada malam ini, sempena ulang tahun pertama program wakaf air yang dianjurkan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air yang diterabiti oleh Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dan seluruh pegawai-pegawai kanan di kementerian ini, memberikan suatu perkara baru saya kira bagi masyarakat apabila mengemukakan idea untuk melancarkan program wakaf air setahun yang lalu. Yang kita lihat di peringkat awal pelancaran, terdengar sinis-sinis di kiri kanan telinga kita tentang program yang dilaksanakan, program yang dicadangkan ini. Namun alhamdulillah, sifat manusia ini, kata Imam Ghazali, dia akan memusuhi dengan sesuatu yang dia tidak tahu. Maka dengan malam ini kita mempersembahkan sempena ulang tahun pertama ini, dua orang yang begitu layak untuk kita kembangkan ilmu, pandangan dan juga hujah-hujah yang bersangkutan, supaya program ini akan berterusan sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tokoh yang kita kemukakan pada malam ini adalah yang berhormat Menteri sendiri, iaitulah Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, yang insya-Allah Datuk Seri akan memulakan perbincangan kita untuk kembali mengimbau bagaimanakah idea ini boleh muncul dan idea ini boleh dikembangkan menjadi suatu program yang dinaik taraf sebagai program di kementerian dan negara. Datuk Seri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadil Ustaz Kamal Syari, pengurusi majlis, bahagia bersama dia Dr. Amir Syarudin, Ketua Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia, yang bahagia Datuk Seri Zainal Ujang, Ketua Usaha Kementerian, pegawai-pegawai kanan Kementerian, saya hormati Tuan Imam dan seluruh ahli tahkuasa Masjid Teguh Mizan dan Hadirin, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, sama ada secara fizikal maupun secara online. Pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dapat kita berentikaf sama-sama dan dapat kita mendengar agar menambah ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza ata alayya yawman la azdadu fi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala murakali fi tulai syamsi zalikal yawm." Adanya aku hidup satu hari dan tidak menambah sebarang ilmu yang mendekatkan aku dengan Allah, maka hilanglah keberkatan terbitnya matahari pada hari tersebut. Mudah-mudahan kehadiran kita akan menambahkan ilmu yang mendekatkan kita pada Allah. Yang ditanya oleh pengurusi ialah, hari ini kita menyambut
setahun. Pelancaran wakaf air pada 17 Disember tahun lepas. Hari ini cukup setahun. Besok dalam tempoh ini, tuan-tuan sekalian, bila saya dengan rakan-rakan di kementerian, termasuk Timbalan Menteri, iaitu CKSU, Ketua Jabatan, kita melihat bahawa ada satu sistem ekonomi Islam yang perlu diteroka dengan lebih meluas, iaitu konsep wakaf. Wakaf bukan hanya terhenti kepada wakaf masjid, wakaf sekolah, termasuk juga wakaf untuk jalan raya, wakaf untuk air dan apa saja yang kita fikir sesuatu benda yang bermanfaatnya panjang, jangka panjang. Yang kedua, lebih ramai dapat manfaat. Saya teringat satu hari bila mana Siti Zubaidah, isteri Harun al-Rashid, dia bermimpi. Dia mimpi melakukan hubungan dengan ramai laki-laki. Bila dia bangun daripada tidur, dia rasa takut. Sebab mimpi, maklumlah mimpi melakukan hubungan seks dengan ramai laki-laki ni benda yang dari segi syarak, benda tak patut kita mimpi. Lalu beliau telah mengutuskan khadam dia untuk bertemu dengan seorang ulama yang sangat pandai mentadbir mimpi. Tanya tentang apa makna mimpi tersebut. Apa yang menariknya, ulama ini, siapa nama dia? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau saya ingat nama nanti, saya ingat saya akan malu. Dia kata, bila khadam tu datang, dia kata, saya datang nak tanya tuan tentang apakah mimpi saya. Dia kata, apa mimpi kamu? Dia kata, malam tadi saya tidur, saya mimpi melakukan hubungan dengan ramai perempuan. Dia kata, ini bukan kamu mimpi ni, bukan kamu yang mimpi ni. Dan apa makna tuan? Tak ada, ini bukan kamu yang mimpi, sebab dia ni khadam. Lalu dia balik jumpa Zubaidah. Zubaidah tanya, apa makna mimpi tu? Dia kata, bukan aku mimpi. Lalu kata Zubaidah, pergi semula kamu kepada Allah maksud tengok nama dia ni. Memang terkenal dalam sejarah dia ni, ulama yang pandai mentadbir mimpi. Akhirnya beritahu dia bahawa yang mimpi ni isteri Harun al-Rashid. Lalu kata dia, kalau dia mimpi betul, apa maknanya? Beritahu dia, dia akan melakukan satu projek besar, yang manfaatnya dapat dinikmati oleh ramai manusia. Ternyata waktu Zubaidah pergi menjalankan haji, dia melihat masalah keperluan pada waktu itu ialah bekalan air. Air payah dapat di Arafah, di Mina, di Muzdalifah. Lalu dia telah mengilhamkan satu cadangan, iaitu mengalirkan air daripada Taif sampai di Mina, sampai di Muzdalifah. Dan sehingga sekarang kalau tuan-tuan pergi ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, tuan-tuan akan dapati ada saluran paip tepi bukit, sepanjang bukit yang terkenal dengan Ain Zubaidah. Dia mewakafkan semua harta dia untuk membuat pengairan tersebut. Sepengurusi, idea ini bila kita tengok macam mana kami nak bantu di peringkat kementerian, kita jaga air, tapi kita tahu bahawa tidak semua perkampungan dekat dengan sistem pengairan yang utama, pengairan awam. Ada kampung yang jauh, rumah-rumah panjang sebagai contoh, kawasan perkampungan orang asli, atau perkampungan Melayu yang jauh daripada sistem awam. Macam mana kita nak tolong dia selain pada kementerian luar bandar dan agensi-agensi kerajaan yang ada? Lalu saya sebut, kita buat dana wakaf. Saya teringat Sayyidina Osman bin Affan, bila dia sampai di Madinah,
ya, air pada waktu itu musim kemarau, dan ada satu perigi air terkenal dengan nama perigi Ar-Rumma, ya, dimiliki oleh seorang Yahudi, ya. Sayyidina Osman bin Affan nak beli perigi tersebut, Yahudi tak nak jual. Sayyidina Osman tak putus asa, dia balik lagi sebab dia dengar Nabi SAW sebut, sesiapa yang berjaya membebaskan telaga Ar-Rumma, nasib dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Osman ni dia ada harta, dia nak milik tu, tapi tuan punya perigi tak nak jual. Runding berulang-ulang kali, akhirnya Sayyidina Osman dapat ilham untuk membeli separuh perigi tersebut, ya. Lalu Yahudi fikir kalau dijual dapat harta, dapat duit, perigi milik dia, cuma tak mungkin Sayyidina Osman bin Affan boleh jual dengan harga yang lebih murah daripada harga yang dijual. Lalu dia setuju jual separuh daripada perigi tersebut, yang diberdiri hari Isnin milik Yahudi, Selasa milik Sayyidina Umar, Rabu milik Yahudi, Khamis milik Sayyidina Osman, bukan Sayyidina Osman bin Affan. Bergili-gili hari, lalu disetujui dijual dengan harga yang agak mahal. Sayyidina Osman bin Affan beli. Lalu Sayyidina Osman bin Affan istihar, tuan-tuan sekalian, hari yang saya miliki perigi tersebut, tuan-tuan boleh dapatkan air saya percuma. Saudara mewakafkan bahagian dia pada tiap-tiap hari, dan dia pesan tuan-tuan ambil air ni untuk 2 hari, ya. Ambil air untuk bekalan 2 hari, nanti 2 hari nanti tuan-tuan datang balik ambil saya percuma. Apa yang berlaku? Pada hari yang dimiliki oleh Yahudi, Yahudi tak ada siapa mau datang ambil, dan pada hari Sayyidina Osman bin Affan dia bagi percuma, orang ramai dapat ambillah air tersebut, gunalah. Lalu Yahudi tadi menjual semua perigi tersebut. Sayyidina Osman bin Affan beli perigi tersebut dan wakafkan perigi itu. Tuan-tuan tahu, sampai ke hari ini dana wakaf tu masih ada, duit Sayyidina Osman masih ada dalam bank atas nama akaun Sayyidina Osman bin Affan. Ada hotel yang dibina, ada akaun bank, sebahagiannya diwakafkan untuk fakir miskin sekarang, dan sebahagian lagi terus dilaburkan untuk membesarkan dana wakaf. Saya mengambil idea dengan rakan-rakan di kementerian. Tuan-tuan bayangkan kalau kita boleh wakaf, duit kita mengalir sebagaimana mengalirnya air. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, illazina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala tak putus-putus, ya. Mudah-mudahan sempena setahun sambutan ini, insya-Allah kita harapkan dia menjadi dorongan kepada kita semua untuk turut sama wakaf, supaya kita bina kemudahan di kampung-kampung, ya, dalam konsep 50,000 satu projek, supaya pahala kita terus sambung. Walaupun kita dah mati, pahala kita terus bersambung-sambung sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk Seri. Kita selalu dan sering diperdengarkan dengan satu hadis yang masyhur, bila Nabi kata idza mata bani Adam, anak Adam ni bila dia mati terpotong amalan dia, tak boleh semayang, tak boleh puasa, tak boleh buat apa yang macam orang lain buat. Tetapi kata Nabi, ada amalan yang pahalanya walaupun kamu telah meninggal, duduk di alam barzakh, tapi pahalanya berpanjangan. Semua orang tahu. Dan 3 perkara itu ialah sedekah jariah. Maka sedekah jariah ini membawa maksud pahala yang berpanjangan. Kita dah dengar lama dah perkara ini, dan lebih kita maklum bahawa setiap tahun ada sahaja program kita buat tube well di negara-negara tertentu, tetapi belum tercetus idea untuk dijadikan ia program yang bersifat negara. Alhamdulillah, dengan kesungguhan dan idea yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri dan seluruh kaki tangan di Kementerian Alam Sekitar, akhirnya program yang selama ini kita hanya dengar di kuliah-kuliah dapat diterjemahkan melalui suatu program yang bersifat program sebuah negara. Maka mudah-mudahan selepas ini banyak lagi kepahaman masyarakat memahami erti wakaf. Dan saya kira
Untuk soalan yang kedua untuk Profesor, merupakan pegawai eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia. Bagaimanakah idea boleh tertubuhnya yayasan ini dan apa asasnya sehingga yayasan ini berjaya berperanan sehingga ke hari ini? Prof, yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih Ustaz Moderator, Ustaz Kamal Asyari, yang saya hormati YB Menteri Kasar, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertamanya kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk membincangkan topik berkaitan dengan wakaf air. Sebelum saya menjawab soalan yang dikemukakan oleh Tuan Moderator, Ustaz Moderator tadi sebentar tadi, saya ingin menjelaskan sedikit satu isu. Kerana apabila kita melancarkan wakaf air ini setahun yang lalu, ada beberapa pertanyaan daripada masyarakat. Boleh ke kita ni wakaf air? Ataupun ada tak ataupun dalam sejarah yang dinamakan wakaf air? Kerana wakaf ini bersifatnya kena sifat kekal. Apabila kita kata wakaf air, adakah yang kita wakaf tu ialah air yang mengalir? Jadi ramai yang bertanya, ada tak dalam sejarah Islam pernah kita buat wakaf air seumpama yang kita buat di Malaysia ini? Jadi saya nak jelaskan kepada hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita namakan wakaf air ini adalah satu branding nama. Sebenarnya yang kita wakafkan itu adalah wakaf tunai. Tuan-tuan dan puan-puan menyumbang RM1, RM5, RM10, itu adalah wakaf tuan-tuan dan puan-puan. Dan dana wakaf tunai yang disumbangkan oleh tuan-tuan dan puan-puan itu dikumpulkan di Yayasan Wakaf Malaysia, dan dengan kerjasama yang diberi bantuan teknikal, ekspertis yang diberikan oleh Kementerian Kasar. Jadi kita akan laksanakan projek-projek wakaf untuk menyediakan fasiliti kemudahan air. Yang itu yang daripada dana wakaf tunai itu dikonvertkan, kita tukarkan kepada aset-aset. Yang aset-aset wakaf itulah yang akan menjadi wakaf tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila kita buat projek-projek wakaf air ini, maksudnya bila kita sediakan contohnya kolam tadahan, kita buat telaga, kita buat saluran pipe untuk membekalkan air bersih kepada masyarakat pendalaman, itulah yang dikatakan sebagai wakafnya, aset wakafnya. Jadi sebelum saya pergi panjang, saya nak clearkan di sini. Ada yang bertanya, adakah wakaf air ini satu benda yang valid, yang boleh dilaksanakan dalam syarak? Kerana mereka faham bahawa wakaf ini bersifat kekal. Dalam hadis Nabi SAW, apabila Nabi SAW memberi jawapan kepada Umar Al-Khattab, ini hadis yang masyhur. Kita tahu bahawa Umar ini apabila balik daripada peperangan diberikan sebidang tanah yang sangat subur, tanah di Khaybar, dan tanah itu kebun yang sangat subur. Dan apabila Umar Al-Khattab bertanya kepada Rasulullah, apa nak buat dengan tanah ini? Jadi jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta habasta aslaha. Kalau kamu nak, kamu kekalkan, maintainkan tanah tersebut, wa tasaddaqta samarataha, dan kamu agihkan ataupun kamu sedekahkan, iaitu wakafkan hasil daripada kebun tersebut. Jadi betul, aset wakaf itu perlu dikekalkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kutipan daripada wakaf tunai ini, alhamdulillah masyarakat Muslim kita di Malaysia ini sangat bermurah hati dan sangat suka menyumbang. Dan alhamdulillah dalam tempoh setahun ini, sumbangan wakaf yang diterima daripada projek wakaf air ini telah mencapai sejumlah sebanyak RM3.74 juta ringgit. Jadi dalam tempoh setahun kita telah mengumpulkan 34 juta ini, dan daripada dana inilah
kita telah melakukan projek sebanyak 20 projek yang telah dilaksanakan, dan daripada 20 projek itu sebanyak 1880 rumah telah kita bekalkan air, dan 1880 buah rumah ini telah kita manfaatkan, maksudnya sejumlah lebih 11,000 isi rumah telah mendapat manfaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang dikatakan tadi tu sedekahun jariyah, pahala yang berpanjangan, pahala selagi mana telaga itu dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh orang ramai, selagi itulah insya-Allah pahala itu akan mengalir. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, tadi Ustaz Pengerusi telah menyebut kebanyakannya apabila kita bercakap tentang wakaf ini, sejak zaman dahulu ataupun tahun 60-an, 70-an, masyarakat kita ini memang dah biasa dengan wakaf. Tetapi wakaf yang difaham oleh kebanyakan masyarakat kita ialah wakaf secara tradisional. Apabila sebut wakaf, akan teringat sebidang tanah, dan apabila mewakafkan tanah tersebut, biasanya diniatkan untuk membuat masjid, biasanya untuk membuat mungkin tanah perkuburan, wakafkan tanah perkuburan, ataupun paling-paling tidak pun untuk membuat madrasah, sekolah-sekolah pondok. Bukan tak baik, tetapi sebenarnya wakaf ini perlulah kita faham, ia sebenarnya telah dilaksanakan oleh sejak zaman Rasulullah, zaman Utsmaniyah Abbasiyah, dan juga Utsmaniyah Abbasiyah dan Umayyah dulu, ialah untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat. Yang ini sebenarnya masih lagi belum di Malaysia, di negara kita ini belum kita jelmakan wakaf ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan apabila peluang diberikan kepada Yayasan Wakaf Malaysia untuk kita berkolaborasi dengan Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasar, jadi kami sangat menyambut, sangat-sangat baik. Kami menyambut dengan pantas supaya kita dapat meningkatkan satu lagi tahap amalan wakaf kita ini, bukan hanya untuk aktiviti-aktiviti seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi alhamdulillah, dengan kerjasama kasar ini kita membuka minda masyarakat kita bahawa wakaf ini sangat berpotensi untuk kita laksanakan pelbagai aktiviti untuk menyediakan kemudahan kepada masyarakat. Ini alhamdulillah, untuk fasiliti air kita telah mulakan dengan Kementerian Alam Sekitar, dan insya-Allah beberapa lagi inisiatif yang akan kita usahakan, yang kita nak keluar daripada pemahaman tradisi itu. Jadi antara yang terbaru ialah contohnya dalam sekarang ni kita ada kerjasama dengan CIMB Islamik, di mana kita akan membantu anak-anak muda kita yang ingin memulakan perniagaan. Jadi dana wakaf ini boleh digembelengkan untuk kita memulakan perniagaan sebagai seed funding untuk perniagaan. Jadi itu dulu Tuan Moderator. Terima kasih Profesor. Tuan-tuan sekalian, jelas bahawa konsep wakaf merupakan suatu konsep yang terdapat di dalam Islam, yang hari ini masih belum diteroka sepenuhnya, dibincang secara terbuka dan lebih luas untuk melihat manfaat dan juga manfaat yang terdapat daripada amalan berwakaf itu. Maka kita rasakan forum-forum yang berbentuk seumpama ini ataupun bentuk penyebaran dalam bentuk yang lain perlu diperbagaikan, terutamanya oleh Yayasan Wakaf sendiri. Mungkin telah ada perancangan untuk melebarkan lagi kefahaman masyarakat, kerana kalau kita tengok dari jumlah yang disebutkan 3 juta lebih tadi adalah permulaan yang cukup baik, dan saya kira kalau maklumat dan juga kefahaman ini disebarluaskan, kita yakin dan percaya masyarakat akan lebih memahami apa itu wakaf dan apa peranan mereka untuk merebut peluang dalam ibadah wakaf ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk seterusnya, masyarakat faham bahawa manfaat daripada wakaf ini berpanjangan, berkekalan. Cuma persoalannya sekarang ini, bagaimanakah kepahaman yang perlu dipahami oleh masyarakat tentang pahala itu? Apakah hanya untuk dia boleh wakaf atas dia sahaja,
atau boleh dia sebut dan niatkan untuk wakaf kepada orang lain ke macam mana? Dipersilakan Datuk Seri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih fungsi majlis moderator. Kalau kita rujuk pada firman Allah Ta'ala dalam ayat yang biasa kita baca, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah wa akum minas salihin. Allah Ta'ala sebut manusia sekali mana dia sampai ajal dia, dekat nak mati dia, apakah perkara yang paling dikehendaki? Kalau Allah Ta'ala tangguhkan sikit ajal dia, beri tempoh sikit ajal dia, apa dia nak buat? Kalau kita diberi peluang, Allah tangguhkan sikit, sejam je, ya, apa nak buat? Kata Allah, fa asaddaqa, aku akan sedekah hartaku. Kita dah fikir kalau Allah panjang umur, kita nak bertaubat, kita nak istighfar, kita nak mari semayang masjid, kita nak dekat dengan Quran, nak baca Quran. Tak, bukan itu. Laula akhartani, kalau aku ditakhirkan ajalku, apa nak buat? Fa asaddaqa, aku akan sedekah hartaku. Wa akum minas salihin, dan aku akan jadi hamba Allah yang soleh. Kenapa harta? Kerana kalau nikmat yang paling besar yang manusia menghadap Allah di akhirat ialah pahala sedekah. Kerana sedekah ni, pertama, Allah Ta'ala gandakan amalan pahala dia. Yang kedua, Allah ampun dosa. Sedekah ni mengampun dosa kita. Tuan bayangkan kalau kita wakaf dalam untuk projek air, bekal air, ya, pengguna dia guna air tu, setiap titik air tu mungkin berpuluh tahun. Kita boleh bayangkan pahala yang kita dapat. Ya Allah, dengan pahala ini Allah ampun dosa kita, setiap titik air yang orang guna. Ya, dalam satu hadis Nabi SAW sebut, ni hadis agak panjang, saya nak ambil ujung pada hadis ni. Nabi kata keadaan orang mati dalam kubur seumpama orang sedang lemas dalam sungai. Tenggelam timbul, minta tolong. Ya. Maka dia mengharapkan, ya, kepada anak dia, ya, adik-beradik dia, isteri dia, keluarga dia dan kawan-kawan dia untuk tolong dia. Ya. Tatkala mana, kata Nabi, sampai pertolongan itu pada orang mati dalam kubur, gembiranya dia lebih per dunia dan segala isinya. Hujung hadis itu disebut, amma hadiyatul ahya ilal amwat al-istighfarul lahum was-sadaqatu alaihim. Ada pun pertolongan yang kamu boleh bagi pada orang dah mati ni, selain pada hadis Nabi sebut, yang disebut oleh pengurusi pada awal tadi, ialah yang pertama, kamu tolong istighfarkan, minta Allah ampun dosa dia. Kita ingat kawan kita mati, jangan lupa, ya Allah ampun dosa dia. Tolong, Nabi kata, istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Minta ampunlah pada Allah pada saudara kamu dah mati, kerana sedekah sekarang ini dia sedang ditanya oleh Allah dalam kubur dia. Nabi suruh tolong minta ampun. Bahkan kita semayang-mayang pun kita doa, Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampun dosa dia. Yang kedua, wassadaqatu alaihim, kamu sedekah atas nama dia. Sedekah tadi, ya Allah sampaikan pada sedekah ini kepada arwah simpulan bin simpulan, macam hadis disebut, ya, tadi, ya, Nabi pesan pada Sayyidina Umar, kalau kamu nak pahala panjang, kamu sedekahkan hasil itu sedekah, berpanjangan pahala tersebut. Jadi oleh kerana itu, bukan kita saja, bahkan kita nak, kalau boleh, mak ayah kita yang banyak didik kita, banyak korban untuk kita, apa nak buat? Tuan-tuan sekalian, ambil bahagian, ambil kesempatan ini, ya. Wakaf, kita tak tahu harta kita wakaf ni, kita bagi, katalah kita masuk dalam akaun wakaf ini, katalah RM100. Tuan-tuan tak tahu, saya pun tak tahu duit ni pergi ke mana, jadi apa, kita tak tahu. Ada orang mari minta demo nak buat masjid, kita bagi RM10, kita tak tahu duit RM10 ni ke mana jadi tiang masjid ke, jadi lantai ke, jadi bumbung ke, jadi atap, kita tak tahu. Duit tuan-tuan wakaf untuk dana air, katalah 100 kita wakaf, boleh jadi perigi, boleh jadi pump, ya, boleh jadi dibeli pipe, boleh jadi beli solar,
ya, tapi seluruh komponen itu yang saling berkait. Setiap wakaf kita, kita akan mendapat pahala. Sebab tu saya lebih suka kalau kita wakaf, pahala kita dapat dan kita niatkan untuk arwah mak ayah kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Ya, sebagaimana saya fikir gini je, apa yang kita nak orang buat pada kita bila kita tak ada, begitulah kita buat pada keluarga kita bila mereka tak ada. Mudah-mudahan kita akan memanjangkan kesedaran ini. Dan akhir saya Fadil Mursi, ada beberapa buah masjid dilancarkan derma, kutip derma untuk wakaf air ini, dan dimasukkan dalam akaun wakaf. Mungkin kita kadang-kadang payah nak pergi. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, apakah Kasar Yayasan Wakaf Malaysia lantik ejen? Kita beritahu, no, kita tidak lantik sebarang ejen. Kalau ada orang datang beritahu saya wakil daripada wakaf air nak minta sumbangan derma, ini bohong. Tuan-tuan kena hati-hati. Ada orang kadang-kadang dia menyamar datang, ya, hingga setakat ni belum ada kes lah. Tapi kita tak boleh nafi zaman sekarang boleh jadi ada orang lain. Sebab tu kita kena pastikan maklumat mesti ambil daripada sumber yang sebenar. Melalui kita wakaf melalui Yayasan Wakaf Malaysia. Ya, nanti tuan-tuan boleh buka website dia dan kita mudah-mudahan kita ambil bahagian. Mungkin ada yang mendengar lepas ni masjid dia nak atur derma, hasil kutipan tu masuk tabung wakaf dengan niat pada jemaah bahawa dia wakaf untuk wakaf air dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengembangkan lagi usaha ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Tuan-tuan sekalian, air ini merupakan suatu keperluan asas manusia. Manusia tak boleh hidup tanpa air. Dan air merupakan komponen yang terpenting dalam ibadat sembahyang. Ya. Walaupun di sana ada kaedah-kaedah menggantikan air, tetapi tidak dinafikan bahawa air merupakan komponen terpenting dalam kita bersuci. Tuan-tuan bayangkan, dalam hadis kursi Nabi SAW menyebut air uduk yang dibasuh muka gugur dosa dari muka, dari telinga gugur telinga, tangan gugur dosa tangan. Tiba-tiba air yang dibasuh muka itu adalah hasil wakaf tunai untuk program wakaf air ini. Bayangkan air yang dimandi jenazah, tuan-tuan sekalian, adalah hasil daripada wakaf tunai untuk program wakaf air ini. Apakah kita dapat bayangkan pahala yang begitu banyak berpanjangan? Sebab itu tuan-tuan sekalian, disebut oleh Yang Berhormat Datuk Seri tadi, bukan hanya untuk kita, walaupun zahirnya kita yang niatkan wakaf, tetapi niat pahala sampai kepada orang lain, mak ayah kita, tanpa menafi sedikit pun kelebihan dan pahala yang Allah bagi pada kita. Maka sebab itu, untuk soalan seterusnya, Prof, ya, disebut Datuk Seri tadi, Yayasan Wakaf Malaysia antara komponen penting dalam melaksanakan wakaf air ini. Boleh tak Prof terangkan bagaimana Yayasan Wakaf ini berperanan dan bagaimana untuk audien dan untuk masyarakat di luar sana menyumbang dan berperanan juga dalam membangunkan projek wakaf air ini? Profesor, dipersilakan. Terima kasih Al-Fadil, moderator. Jadi untuk Yayasan Wakaf Malaysia ni, bila kita berkolaborasi dengan Kementerian Alam Sekitar dan Air, tugas ataupun fungsi Yayasan Wakaf Malaysia ni adalah untuk kita buat fundraising, kita buat kutipan wakaf tunai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila nak berwakaf seperti yang dinasihatkan oleh Wabi Menteri tadi itu, betul, dalam bila wakaf ini, sebab ramai yang sama-sama nak promote wakaf ni, kadang-kadang ada yang memanipulasikan wakaf ni. Azan dulu. Kita tangguh untuk azan sekejap. Minta maaf, Prof.
Sila Prof. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi Yayasan Wakaf Malaysia ni, tugas utama kami ialah untuk buat fundraising, untuk kita kumpulkan dana-dana daripada masyarakat. Jadi kalau ikutkan rekod kami ni, setakat setahun yang telah kita beroperasi ni, kita telah menerima lebih daripada 4,245 transaction. Dia masuk melalui RHB Islamik. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh pergi ke website Yayasan Wakaf Malaysia. Di situ ada banyak projek yang dikendalikan oleh Yayasan Wakaf Malaysia, dan salah satunya ialah wakaf air. Jadi tuan-tuan dan puan-puan klik di wakaf air tersebut dan buat online transaction, dan kami akan asingkan dana yang masuk dalam duit wakaf air ini secara khusus. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, setelah terkumpul sehingga ke malam ini lebih kurang 3.74 juta ringgit. Jadi kalau ikutkan rekod, sangat menarik. Ada hamba Allah ni yang telah mewakafkan satu transaksi RM8,000. Itu yang paling tinggi, jumlah yang paling tinggi. Dan yang banyaknya, ramai juga yang secara konsisten mewakafkan RM1 setiap hari. Kita berdasarkan rekod kita, sebab kita boleh trace transaction itu. Ada hamba Allah ini setiap petang, mungkin dia balik kerja pukul 5, selepas balik pukul 5 tu dia akan wakafkan RM1. Jadi saya pun nak kenal orang ni. InsyaAllah saya dah minta staff saya untuk kita berjumpa dengan hamba Allah ni, sebab nampak dia memang konsisten. Sebelum balik mungkin daripada office tu, dia akan masuk dalam website, kemudian dia akan wakafkan RM1. Jadi memang minimumnya ialah untuk kutipan wakaf tunai ialah sebanyak RM1. Jadi selepas kita kumpulkan dana, jadi kita akan terima projek-projek cadangan-cadangan projek daripada seluruh negara, dan mereka akan hantar ke Yayasan Wakaf ataupun menghantar ke KASA, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Dan di situ kita akan ada 2 jawatankuasa yang menilai sama ada projek ini boleh dilaksanakan secara teknikalnya. Jadi inilah peranan daripada KASA yang akan menasihati kita dari sudut technicalities tu. Jadi sebab itu sebenarnya institusi wakaf ini perlu bekerjasama dengan kementerian-kementerian begini, kerana kami kalau ikutkan Yayasan Wakaf Malaysia, kita tidak ada kepakaran. Tapi apabila kita bekerjasama dengan Kementerian Alam Sekitar, Air Sekitar, jadi ini akan memudahkan untuk kita melaksanakan projek. Jadi KASA akan ada jawatankuasa induknya, jawatankuasa teknikalnya akan meneliti cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh negeri-negeri ataupun penduduk-penduduk setempat. Jadi mereka akan turun padang, lihat dulu sama ada benda projek ini boleh dilaksanakan. Setelah semuanya lulus, dan baru kita akan laksanakan. Jadi apa yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan, pelaksanaan projek ini ada dua cara. Pertamanya kita lantik kontraktor yang akan melaksanakan projek-projek air tersebut, ataupun ia dilakukan secara gotong royong. Ini pun juga sebenarnya adalah salah satu cara untuk kita menjimatkan kos projek tersebut. Jadi saya dapat lihat projek wakaf air ini adalah satu projek yang mungkin kita kata skala kecil tetapi ia berimpak tinggi. Banyak kelebihan dan juga banyak manfaat yang akan diperolehi daripada projek wakaf seumpama ini. Jadi saya sangatlah maksudnya mengalu-alukan, mengharapkan agar kerjasama ini akan diteruskan. InsyaAllah ini tahun yang pertama kita berjaya melaksanakan lebih kurang 20 projek, dan daripada pengalaman yang pertama ini insyaAllah kita akan perluaskan lagi projek-projek yang sebenarnya banyak juga projek yang akan kita laksanakan untuk tahun yang kedua insyaAllah. Itu saja tuan. Terima kasih Prof. Satu soalan Datuk Seri, sering berlega dan orang pernah mengucap sinis dengan saya, ngapa nak mesti lancar projek wakaf, kerajaan tak ada duit ke? Sila Datuk Seri. Terima kasih. Terima kasih Moderator Fadil Ustaz Kamal. Ramai orang kadang-kadang bila kita lancarkan projek wakaf air, dia confused tentang tanggungjawab kerajaan dan operator-operator air negeri. Kita tak nafikan bahawa dalam membekalkan air ni banyak pihak yang terlibat. Kerajaan ada tanggungjawab melalui operator-operator air negeri membekalkan air kepada masyarakat, dan penduduk akan bayarlah bil air sebagaimana yang kita alami.
Yang kedua, di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar juga ada perancangan untuk bekal air luar bandar. Sebab tu kita kolaborasi dengan Kementerian Luar Bandar, Kementerian Kesihatan juga, JMJ juga ada buat, banyak pihak buat. Tetapi kita harus akui bahawa masyarakat kita tidak semua berada dalam sistem bekalan air awam. Setengah-setengah tempat tu jauh 20 km, 30 km daripada sistem piping awam. Dan syarikat operator air tak mungkin nak bekalkan pada penduduk 20-30 buah rumah ataupun 100 buah rumah dengan kos bilion, mungkin puluh-puluh juta. Di sinilah kita tengok contohnya masyarakat orang asal di jauh dalaman ataupun masyarakat rumah panjang di Sarawak sebagai contoh. Dan kita juga menerima banyak permohonan. Jadi kita buat keputusan tempat yang jauh daripada sistem pai awam. Yang kedua, tidak termasuk dalam perancangan Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk ada projek dia sendiri. Kita bantu dalam konteks menyediakan kemudahan tu. Kita keluar dana kita. Jadi tuan-tuan sekalian, banyak tempat yang mohon, macam disebut tadi, bahawa kita akan hantar tim kita untuk nilai dulu. Pertama, projek ini tak lebih dari 50,000. Sebab tu konsepnya berskala kecil. Yang besar itu mesti melalui sistem kerajaan lah. Tapi yang kecil, katalah untuk 50 buah rumah satu kampung, jauhnya mungkin 20 km ada pai-pai awam, dan tak mungkin boleh besar. Dan mereka selama ini mereka dapat bekal air mungkin daripada air bukit, tapi tak ada sistem. Kita wujudkan sistem tu. Contohnya kita wakafkan tangki air, supaya pada musim kemarau, sebab biasanya kalau air di bukit ni dia akan direct selalu kepada rumah-rumah, menyebabkan mereka tak ada bekalan. Pasal pekan musim kemarau mungkin airnya tak banyak. Tapi kalau waktu malam pengguna tak guna, kita boleh takungkan masuk dalam tangki kita yang besar tu, dan mereka boleh guna, tak butuh-butuh bekalan. Kemudian sistem penapisan kita ada, walaupun tidak sampai tahap kualiti rawatan sebenar sebagaimana, tapi air ni, air hijau ni air cantik, dan kita juga monitor tentang kualiti air. Jadi ini saya sebut bahawa bukan nak kerajaan ada tanggungjawab dia yang buat, tapi kita nak supaya tuan-tuan sekalian, mari kita ambil bahagian. Kita ambil bahagian supaya macam disebut tadi, bahawa selain pada kemudahan biasa kita wakaf tanah untuk buat sekolah sebagainya, ini satu ruang kita supaya kita boleh tolong, Allah beri rezeki kita murah sikit, kita boleh tolong orang yang susah. Tuan-tuan, orang kampung nak keluar 50,000 sampai bila tak boleh keluar, tuan-tuan. Nak sedia kemudahan nak beli alat 40,000, mereka tak mampu. Sebab tu bila kita pergi, mereka sangat terima kasih. Alhamdulillah, saya nak ambil kesempatan juga dalam forum ini mengucap terima kasih banyak pada tuan-tuan yang telah beri sumbangan. Dan saya pun malam ni baru tahu ada yang wakaf konsisten RM1 setiap hari. Masya-Allah. Dan mungkin dia akan jadi dorongan kepada kita yang belum berwakaf ataupun yang dah wakaf mungkin nak tambah sebagainya. Tapi tolong wawarkan supaya kalaupun kita ambil hadis Nabi kata man da'a ila huda kana lahu minal ajri misl ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa-siapa yang menyeru perkara baik, dia mendapat pahala di atas seruan tersebut, dan semua pahala kebaikan orang yang mengikutinya, 1,000, 2,000, 5,000, semua orang yang mengikutinya, maka kita yang menyeru ke arah kebaikan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri, penerangan yang cukup jelas, bukan kerana ketidakmampuan kerajaan untuk menyediakan, tetapi memohon penglibatan masyarakat untuk sama-sama kita membuat kebaikan untuk hari depan kita. Sebagaimana juga Nabi SAW dalam banyak peperangan, dia boleh je dia minta Abdul Rahman Auf sumbang untuk tentera, dia boleh saja minta sahabat-sahabat yang kaya untuk menyumbang dalam setiap peperangan. Tetapi Nabi sering mewawarkan, buka peluang kepada orang untuk sama-sama terlibat menyumbang untuk perkembangan Islam di zaman itu. Maka tidak ada bezanya kerajaan buka peluang untuk kita bersama-sama merasa tanggungjawab.
bukan sahaja untuk menyenangkan orang lain. Dan kita ingat kata Nabi SAW, barang siapa yang mempermudahkan urusan saudara dia di dunia, Allah akan mempermudahkan urusan dia ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita dapat memahami konsep dan dasar projek wakaf air yang dilancarkan oleh Kementerian Alam Sekitar ini, untuk kita jadikan sebagaimana kita faham wakaf masjid, wakaf madrasah yang telah menjadi akar umbi kepada masyarakat Melayu Islam di negara kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk akhirnya saya suka balik kepada Profesor Madya untuk menyatakan apakah harapan dari daripada Yayasan Wakaf Malaysia untuk bekerjasama dengan Yayasan Wakaf Malaysia, terutamanya dalam mengembangkan lagi peranan dan juga sumbangan mereka dalam memahami wakaf dari negara kita ini. Silakan Prof. Terima kasih Al-Fadil, Tuan Moderator. Kami di peringkat Yayasan Wakaf Malaysia, apabila diberi peluang untuk berkolaborasi, kita nampak projek ni nampaknya memang nampak simple, tetapi impaknya sangat besar. Dan impak yang paling ketara bagi kami lah di Yayasan Wakaf Malaysia ni ialah dia meningkatkan ataupun membawa wakaf ini ke satu tahap yang lebih biasa daripada tradisi. Sebab sebelum ini kita bercakap wakaf dalam kelompok ataupun kalangan tadilah wakaf masjid, wakaf tanah kubur ataupun wakaf madrasah. Apabila kita lihat wakaf ini sebenarnya boleh digemblengkan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat, jadi barulah pemikiran kita ini akan terbuka sedikit. Contohnya sekarang ini negara kita berhadapan dengan situasi kos sara hidup yang meningkat. Jadi bagaimanakah wakaf ini boleh kita gemblengkan, boleh kita manfaatkan untuk mengurangkan beberapa kos sara hidup. Contohnya untuk buat rumah yang mampu milik, untuk kita memberi pendidikan facilities kepada anak-anak yang mungkin tidak, sekarang ni zaman PDPR online, online learning ni, jadi mereka memerlukan gadget, mereka memerlukan peranti-peranti. Jadi bagaimanakah wakaf boleh menyumbang ke arah untuk meningkatkan pendidikan, mutu pendidikan, kualiti hidup negara kita. Jadi itu antara benda yang sedang diusahakan. Dan poin utamanya adalah untuk kita menjelmakan wakaf ini bukan lagi dari sudut tradisi, tetapi yang paling pentingnya ialah supaya masyarakat boleh nampak bahawa wakaf ini adalah untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat. Dan ini telah dilaksanakan oleh pada zaman keemasan kegemilangan Islam. Apabila kita lihat, kita baca sejarah di kota Baghdad pada kurun ke-10, apabila waktu itu terdapat 3,000 madrasah. Madrasah ni bukan macam sekolah pondok, tetapi madrasah pada ketika itu ialah seperti universiti yang disitulah perkembangan ilmu, mana umat Islam menguasai ilmu di dunia. Jadi 3,000 madrasah yang hanya ada di kota Baghdad itu adalah didanai melalui funding daripada dana wakaf. Jadi bila kerajaan sekarang ni kita bercakap untuk mewujudkan contohnya universiti wakaf, yang masih lagi kita berusaha ke arah itu, tetapi masih belum berjaya. Sedangkan pada zaman Khalifah Abbasiyah dulu ada 3,000 universiti yang memberikan pendidikan percuma di peringkat tertinggi. Jadi itulah sebenarnya cabaran untuk kita memajukan sektor wakaf ini supaya manfaatnya insya-Allah akan kembali kepada masyarakat. Itu saja Tuan Menteri. Terima kasih Prof. Harapan dan juga hasrat yang cukup besar daripada pengarah eksekutif ini, mudah-mudahan maklumat penerangan ini sampai ke kampung-kampung, yang saya kira masyarakat kampung yang kita tengok walaupun pada zahirnya hidup dalam biasa, tetapi tiada fiirkan antara penyumbang banyak, penyumbang pada harta-harta wakaf yang terdiri pada masyarakat kampung. Buat akhirnya, untuk yang sekian akhir Datuk Seri, juga apakah harapan terutamanya dari sudut kementerian sendiri
dalam mengembangkan idea wakaf air atau dengan wakaf-wakaf yang lain. Silakan Datuk Seri. Terima kasih tuan sekalian. Untuk akhirnya saya tertarik apa disebut tadi, bahawa banyak instrumen wakaf ni satu instrumen ekonomi yang ada dalam Islam yang perlu dikembangkan dan perlu diperluaskan skop dia, tidak hanya dalam belega dalam apa yang dipahami tradisi. Wakaf orang ada tanah, wakaf tanah untuk masjid. Yang orang tak ada tanah tak boleh wakaf lah. Jadi oleh kerana kita kembangkan supaya dia, saya tarik apa disebut tadi, selain pada apa zaman berlaku zaman Abbasiyah, bahkan Universiti Azhar, tuan-tuan sekalian, Universiti Azhar Mesir tu ratus tahun menanggung pelajar tu semua melalui harta wakaf. Pelajar belajar percuma melalui dana wakaf. 1/3 Bandar Kahirah tu sebenarnya asalnya daripada harta wakaf, dan sekarang dibangunkan, dimanfaatkan melalui sewa bangunan sebagainya untuk menampung pengajian. Bahkan kalau kita tengok banyak negara termasuk Arab Saudi pun, dia ada menteri wakaf, ada satu kementerian yang menguruskan soal wakaf, ya, menteri wakaf dan haji. Maknanya kita tengok instrumen wakaf ni sebenarnya perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas, dan peluang itu harus diberi kepada, ialah orang yang nak menyumbang. Kerajaan ada tanggungjawab, orang kaya ada tanggungjawab, orang miskin ada tanggungjawab masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ada tanggungjawab dan kita akan ditanya dan kita gunakan. Dan saya yakin insya-Allah dengan usaha-usaha begini dan instrumen wakaf ni akhirnya menjadi satu institusi ekonomi umat Islam yang manfaatnya bukan saja untuk orang Islam tapi orang bukan Islam. Sebenarnya ada bukan Islam pun sebenarnya masuk menyumbang dalam tabung wakaf ni. Ya, saya di kementerian yang menyumbang tu ialah orang non-Muslim. Dia kata saya nak wakaf untuk projek air. Ya, sebab kita buat projek ni pun bukan untuk orang Islam saja. Untuk semua. Sebab pahala diberi oleh Allah Taala bukan hanya bila kita baik pada orang Islam, pada siapa-siapa saja makhluk. Mudah-mudahan insya-Allah usaha kita ni dipermudahkan oleh Allah Ta'ala, diberkati oleh Allah Ta'ala, dan menjadi suatu yang berpanjangan projeknya, programnya dan pewakafnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan. Saya nak ucap terima kasih banyak, khususnya pada pengarah eksekutif Sama Wakaf Malaysia, Masjid Samizan Zabilin dan Rustia, dan tentunya kepada rakan-rakan saya di Kementerian Alam Sekitar dan Air yang Tukuh Lumus di peringkat Rustia Teknikal untuk pergi tengok kesesuaian tapak dan balik kemukakan cadangan yang terbaik bagaimana kita nak buat, dan kita nak maksimalkan duit wakaf ni untuk segera kita laksanakan insya-Allah. Sebagaimana disebut tadi, kita tahun 2022 tahun depan ni kita akan pertingkatkan, perbanyakkan projek sebut. Sebab kita baru ni kita ada halangan sikit sebab Covid. Kita tak boleh nak turun lapangan untuk tengok tapak dan sebagainya, dan insya-Allah mudah-mudahan lepas ini kita akan usahakan dengan semaksimum mungkin. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri di atas penjelasan, dan sebagai penutupnya, kesimpulan yang saya nak buat bahawa wakaf ini merupakan peluang yang terbaik yang disajikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh dimanfaatkan oleh semua orang tanpa membezakan status kedudukan dalam masyarakat. Dan apa yang lebih penting tuan-tuan sekalian, ada satu perkara elemen yang penting dalam kehidupan orang Islam ini, ialah keberkatan. Dan keberkatan itu lahir daripada amal soleh. Maka dengan projek dan projek wakaf air ini, dia membawa dan mengundang kebaikan kepada masyarakat, dan kebaikan itu yang lebih utama, dia mengundang keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu istilah yang tidak ada pada agama lain, tetapi cukup besar pengertiannya di dalam agama Islam. Kebaikan mengundang keberkatan, keberkatan mengundang pahala berpanjangan, pahala berpanjangan memberikan kesenangan kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kedua-dua panel yang sudi melontarkan pandangan, Datuk Seri Yang Berhormat Menteri, juga Profesor Madya, serta seluruh pegawai-pegawai di pejabat Menteri Alam Sekitar dan Air, seterusnya Kementerian Alam Sekitar dan Air, masjid dan seluruh yang terlibat.
mudah-mudahan penglibatan kita ini dilihat dan dipandang oleh Allah sebagai amal soleh untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini saya memohon maaf dan ampun sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur perkataan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di sesi-sesi yang lain. Maka kita tangguhkan majlis kita, dan dengan ini saya serahkan majlis kepada pengacara majlis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, selesai sudah forum kita pada malam ini. Untuk maklumat tambahan bagi jemaah yang berminat ataupun berhasrat untuk melaksanakan wakaf air, tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari lawan sesawang ataupun laman web wakaf air di www. Okey, anda semua melihat sungai ni airnya terus mengalir, tak berhenti. Entah berapa puluh tahun beginilah alirannya terus mengalir, tidak berhenti-henti. Suka tak kita mendapat pahala seumpama sungai yang mengalir yang tidak berhenti? Tentu semua kita nak supaya pahala kita berterusan, ya, mengalir dan terus mengalir. Ya, macam mana kita dapat pahala seumpama air sungai yang mengalir yang tak pernah berhenti? Allah Taala sebut, ya, orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, orang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Kementerian Alam Sekitar dan Air, kita melancarkan program wakaf air. Ya, salah satu inisiatif di peringkat kementerian untuk memastikan supaya penduduk luar bandar, masyarakat orang asal, masyarakat yang terpinggir, yang jauh daripada sistem paip utama dapat bekalan air. Ya. Macam mana kita nak buat? Sebab kalau kita nak sambung daripada paip utama, kosnya sangat besar dan jaraknya pun sangat jauh, kadang-kadang 20-30 km ada satu perkampungan kecil. Apa yang kita buat ialah kita lancarkan program wakaf air bersama Yayasan Wakaf Malaysia. Program wakaf air ini, mekanisme kita buat ialah untuk mengenal pasti perkampungan yang kawasan-kawasan pedalaman bersama dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar, dan kita akan pastikan pun dapat bekalan air. Mungkin kita boring situ, kita buat sistem penapisan, kita letakkan tangki air, mungkin tempat-tempat yang perlu pakai solar, kita pakai solar untuk pastikan pump kita berfungsi. Kemudian kita salirkan air tersebut ke rumah-rumah pengguna. Alhamdulillah, hingga sambutan sangat baik, dan kita harapkan kita sebahagian daripada mereka yang mewakafkan harta kita untuk program wakaf air kebangsaan. InsyaAllah boleh Google, ya, jumpa dengan Yayasan Wakaf Malaysia dan pergi pada wakaf air. Ya, mudah-mudahan kita mendapat pahala seumpama air sungai yang mengalir yang tidak putus-putus. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.